Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Hidayatus salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya aku mulakan kitab ini dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang kepada hamba-Nya. Alhamdulillahil muftatahu bihi fi kulli kitabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin al-madhkuri fil kitabi wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Kalau waktu kami mengaji di pondok, maka dia akan ayat ni akan diperbahas pada sudut nahunya. Ada mubtada'nya, ada muta'alliq sebagai khabar. Jadi perkara tu perkara yang perlu berlaku di pondok lah. Pengajiannya ada dua jenis. Kalau pengajian-pengajian di seorang masjid ataupun pengajian yang bersifat begini, maka pengajiannya tujuannya untuk amalan. Tetapi kalau orang pergi ke universiti, kalau orang pergi ke pondok, maka tujuan pengajiannya berbeza. Sebab tujuan pengajian mereka adalah untuk menjadi alim. Jadi pengajian untuk amal, pengajian untuk alim tu adalah pengajian yang berbeza niatnya, berbeza matlamat. Bila perkara itu berbeza, maka kaedah pengajian juga berbeza. Jadi apabila kita mengaji dalam online ni, ana kira pengajian ni lebih kepada pengajian untuk beramal, tidak pengajian untuk untuk menjadi ulama, persiapan untuk menjadi ulama. Jadi kita tidak membahaskan sebagaimana yang dibahaskan di pondok lah, kalau tidak menjadi panjang. Kita terus kepada mengambil mafhum dan juga mutiara-mutiara yang telah pun diberikan oleh ulama kepada kita. Maksudnya segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dimulakan dengannya pada setiap kitab. Kalau kita perhatikan setiap ulama, apabila mereka menulis kitab, mereka akan puji Allah dulu. Ada sebab Allah dipuji pada setiap kitab, dan ianya termaktub dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang biasa dengan mengaji kitab ni, mereka akan bertemu dengan hadis setiap kullu amrin ribalin, setiap amal itu hilang keberkatan dia kalau tidak dimulakan dengan bismillah. Jadi kita mulakan dengan bismillah, kemudian kita mulakan dengan puji Allah. Puji Allah ni adalah satu standard yang ditentukan oleh Allah sebelum kita meminta sesuatu pada Allah asalnya. Lepas tu kalau tengok suratul Fatihah, dia punya susunan suratul Fatihah ni asalnya kepujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kesemuanya adalah pujian-pujian bagi Allah. Susunan Fatihah ni telah diambil qiyasnya oleh ulama untuk menjadikan dia sebagai kaedah untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita menggunakan kaedah untuk meminta pada manusia pun, bila kita minta pada manusia, kita tak boleh datang-datang terus minta. Itu adalah sifat yang tidak sopan. Jangan jumpa orang nak pinjam duit, pinjam RM5, itu tak sopan nama dia. Kalau kita nak jumpa orang nak minta sesuatu, mula-mula kita berbual, tanya khabar, berikan kata-kata yang menyedapkan telinga dia, baru kita meminta. Maka memuji Allah ini adalah satu perkara yang lazim kepada mereka yang nak meminta sesuatu kepada Allah. Betul, kalau kita angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, itu perkara biasa, dan perkara itu jangan ditinggalkan. Rahmat Allah dan salamnya ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, penyudah sekalian Nabi yang disebut dalam Quran, serta sekalian keluarganya dan sahabatnya yang menunjukkan kepada kita agama yang sebenarnya, juga pengikut-pengikut mereka pada hari kiamat. Wa ba'du, fayaqul al-faqiru ila Allahil ghani Abdus Samad al-Jawi al-Falimbani khadim al-fuqara'i fi Makkah al-Musharrafah, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmah. I'lam ayyuhat talibu lidaril akhirah
anna kitaba bidayatil hidayati lil imami hujjatil islamil ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit taqwa al-madhkuri fi qawlihi ta'ala tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Belum surah pula. Artinya seterusnya hamba yang fakir ini iaitu Abdul Samad Jawa Palembang. Abdul Samad Jawa Palembang ni kita panggil dengan Syekh Daud Fatani lah. Syekh Daud Fatani pula. Syekh Samad Palembang. Syekh Samad Palembang. Syekh Samad biasanya dikenal sebagai Syekh Abdul Samad. Khadam bagi sekalian fakir di dalam negeri Mekah yang mulia yang berkehendakkan kebutuhannya yang amat kaya. Sahabat mati Allah, nak sebutkan dulu tentang gelaran yang disebut kepada Syekh Samad Palembang. Kalau kita tengok kitab ni, akhir sekali di muka surat akhir dia tulis penterjemahan. Ini penterjemahan kitab ini selesai di Mekah Musyarrafah pada hari Selasa 5 hari bulan Muharram tahun 1192 Hijrah. 1992 Hijrah, hari ini dah hampir 1500 Hijrah. 1100, 1400 dan 300 tahun. Baik, kat sini ada pengajaran besar. Tadi bila diperkenalkan diri dia, seterusnya hamba yang fakir ini iaitu Abdul Samad Jawa Palembang, khadam bagi sekalian fakir dalam negeri Mekah. Itu cara dia memperkenalkan diri. Sedangkan Syekh Samad Palembang bukan orang biasa. Dia adalah ulama besar di Tanah Jawi. Tanah Jawi ni bukan Malaysia, Tanah Jawi ni termasuk Indonesia, termasuk Filipina, termasuk Thailand, termasuk Vietnam, termasuk Cambodia. Dulu semua di Tanah Jawi. Kemudian berlaku penjajahan, berlaku perluasan agama Kristian. Akhirnya terpecah-pecah kepada negara-negara kecil. Semua jajahan ni dulu disebut sebagai Tanah Jawi. Dan Syekh Abdul Samad Palembang, dia ni adalah seorang ulama yang terkenal bukan saja di Tanah Jawi, bahkan terkenal di seluruh dunia. Ketika itu pemerintahan Khalifah Uthmaniyah Turki. Jadi ketika pemerintahan Khalifah Uthmaniyah, dia ni pernah mendapat satu gelaran ataupun satu anugerah daripada kerajaan Turki ketika itu, kerajaan Khalifah Uthmaniyah. Al-alimu al-alamah al-arif billah. Itu gelaran yang diberikan oleh oleh kerajaan Uthmaniyah kepada ulama-ulama yang tinggi, yang ilmunya tinggi dan diiktiraf. Jadi kalau kita kat Malaysia ni yang tinggi-tinggi anugerah ni, Tun tu tinggi, Tan Sri tu tinggi. Dalam dalam dunia ulama, antara gelaran tinggi pada ketika itu al-alim al-alamah. Dalam alim artinya banyak ilmu. Al-alamah ni adalah sirah mubalaghah, menunjukkan lebih banyak ilmu gitu. Macam mana nak terang? Al-alimu al-allamatu al-arifu. Al-arif ni satu gelaran yang diberikan oleh orang yang sangat mengenali Allah, billah, dengan Allah. Gelaran ni diberikan oleh kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Islam Uthmaniyah, kepada Syekh Samad Palembang, mengiktiraf keilmuan yang tinggi. Jadi patut kalau tulis buku dia kena tulis doktor tulis doktor ke bidang agama. Tapi cuba tengok, dia menterjemahkan diri sebagai fakir. Kalau kita tengok dulu punya kitab lah, kadang-kadang orang dulu ni, dia bukan saja gelaran yang tidak ada gelaran-gelaran yang diberi, bahkan kadang-kadang tak tulis nama pun, tulis fakir je. Hamba fakir yang hina menulis kitab ini, al-faqiru saja. Syekh Samad Palembang ni menulis nama dia Syekh Samad Palembang, tetapi memperkenalkan diri dia sebagai hamba yang fakir ini, iaitu Abdul Samad Jawa Palembang. Apa pengajaran yang kita boleh ambil kat sini? Yang pertama, sifat tawaduk. Yang kedua, keikhlasan. Baik, walaupun dia ni tarafnya doktor lah, sepatutnya adalah gelaran-gelaran maulana ke syekh ke apa ke yang dia boleh pakai, tapi dia menggunakan perkataan fakir. Yang ni adalah tanda ilmu agama
apabila semakin seseorang mendalami ilmu agama, dia macam padi, semakin berisi semakin tunduk. Perhatikan bagi kita, andai kata bertambah ilmu agama tetapi semakin rasa gah dalam hati, ada sesuatu yang bermasalah pada kita, ada perkara yang sedang rosak dalam diri kita. Semakin habis banyak kitab, semakin banyak menghafaz, semakin banyak mengetahui ilmu agama, tiba-tiba semakin gah rasa dalam diri. Situ ada masalah, ada perkara yang perlu diperbaiki. Dia ni ulama besar tapi menggunakan dia sebagai fakir, tawaduknya dia. Yang kedua, orang dulu tulis kitab. Siapa yang mengaji di pondok tu, tulis kitab ni, kalau beli kitab ni RM2, RM1.50, 80 sen. Nak beli kitab tauhid dulu RM1.20 sen. Tak ada harga sekarang ni dah, bila dah terjemah buat kulit macam ni kitab ni, Hidayatul Salikin ni. Dulu RM1.8 je ni, awal-awal dulu masa kita mengaji. Sekarang ni dah jadi, ini berapa harga dia ni, RM24. Dengan cerita baru ni dah naik RM30 kos. Kenapa? Kerana dulu orang menulis bukan untuk berniaga, menulis buku bukan untuk mencari kewangan, mereka menulis buku untuk menyebarkan ilmu. Ini nama dia ikhlas. Kerana keikhlasan yang ada pada diri dia dan banyak ulama lain, sehingga akhirnya Allah Ta'ala kekalkan pahala dia sampai hari ini. Berapa ratus tahun dah? 300 tahun. 1192 Hijriah, sekarang ni 1400 berapa dah, 1400 berapa, lupa dah. Jadi kalau ditolak ni 300 tahun lebih, dalam tempoh 300 tahun lebih ni Allah kekalkan buku dia. Kita ni, zaman kita lah, ada yang bertaraf doktor, ada yang 2 kedoktoran, ada 2 PhD, bermacam-macam kehandalan, semua tulis buku. Kalau macam anda mengaji di UTM dulu, ada buku mikroekonomi, ada buku makroekonomi. Buku-buku tu tebal, ni 2 kali Quran. Subhanallah. Harga 300 lebih. Tetapi kita pakai 2 semester, lepas tu tak boleh pakai dah. Sebab outdated. Tapi penulis ni tu dengan AJK, PJK, CBB, ABC, dia punya pangkat. Tetapi lepas 2-3 tahun lapuk. 2-3 tahun lapuk. Kadang-kadang setahun dah lapuk. 3-4 tahun kena keluar buku baru. Kenapa? Ilmu tu tidak dikekalkan oleh Allah atas salah satu perkara, iaitu keikhlasan. Apabila kita menggunakan ilmu untuk mendapatkan keduniaan, Allah Ta'ala tak gantikan ilmu tu dengan pahala. Sebab itulah dalam setiap perkara yang perlu dilatih apabila kita melakukan sesuatu adalah latih keikhlasan. Bila kita latih keikhlasan, semakin ikhlas kita dalam melakukan suatu pekerjaan, maka perkara tersebut semakin dikekalkan oleh Allah sebagai lambang pahala. Sahabat-sahabat Al-Banna sedang melatih keikhlasan. Ada yang bina bangunan, ada yang bina pelajar, ada yang bina silibus kami di Al-Banna, Pondok Al-Banna, Sri Tafiz Al-Banna, dan ada yang menerima gaji, ada yang dah lama tak menerima gaji. Maka nak meninggalkan kerja perjuangan ni, mewujudkan satu generasi yang celik Al-Quran, celik agama ni, tetapi tidak ditawarkan dengan kehidupan dunia. Banyak kesusahan yang terpaksa dilalui. Nak tarik diri, tak tertarik diri dah, kerana menjadi tanggungjawab kita. Perkara yang boleh kita buat adalah mengasah perasaan ikhlas-ikhlasnya, sehinggalah kalaupun kita mati dalam jalan ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan pahala sampai hari kiamat, insya-Allah. Jadi sahabat rahmati Allah, ingatlah satu perkara, semakin ikhlas kita melakukan satu pekerjaan, semakin lamalah Allah Ta'ala kekalkan pahala tersebut. Ni dah 300 tahun. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi lama, dia hidup pada 400 Hijriah, dah 1000 tahun, tapi kitab dia masih kekal. Kitab antara kitabnya Bidayatul Hidayah, antara kitabnya Minhajul Abidin, antara kitabnya Arba'in fi Usuluddin, Ihya Ulumuddin, kitab-kitab yang terkenal. Dan banyak ulama-ulama lain dengan kitab-kitab mereka yang dah tulis dah kekal 1000 tahun. Kenapa? Keikhlasan mereka. Ikhlas mereka dalam melaksanakan kerja tersebut menyebabkan Allah Ta'ala kekalkan pahala mereka sehingga hari kiamat. Subhanallah. Jadi itulah, dikenalkan dirinya dengan Al-Faqiru ilallah. Bukan saja fakir, kemudian dia kata khadam pula. Khadam sekalian fakir di dalam negeri Mekah. Subhanallah. Aku adalah si fakir
yang menjadi khadam kepada fakir-fakir dalam negeri Mekah. Cuba bayang memperkenalkan diri. Bahkan tarafnya ulama. Kalau duduk zaman kita ni, subhanallah, orang datang pergi minta air tawar dah, orang macam ni, tetapi masih lagi merendah diri. Sifat orang yang mempunyai ilmu agama memang sifatnya merendah diri. Tapi bukan pada setiap masa. Merendah diri ni kadang-kadang dituntut, kadang-kadang diharamkan oleh ulama, diharamkan oleh agama. Bila masa? Apabila Islam itu dipijak, apabila Islam itu difitnah, maka ketika tu ulama-ulama yang tawaduk tak boleh lagi hanya sekadar mendiamkan diri dan memperlihatkan sifat tawaduk. Baik, yang berkehendakkan kepada Tuhan yang amat kaya. Yang tu kita skip sebab kita cuba habiskan tajuk ni pada pukul 7.45. InsyaAllah anda tak akan ambil masa yang panjang, pukul 7 pagi sampai 7.45 pagi saja pada setiap pagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya dengan beberapa keampunan dan rahmat. InsyaAllah, alhamdulillah, InsyaAllah Allah Ta'ala mengampunkannya. Juga kepada kedua ibu bapanya dan sekalian muslimin. Wahai saudara kami yang menuntut negeri akhirat. Dia nak mula dah ni. Kata Syekh Samad Palembang, wahai saudara kami yang menuntut negeri akhirat. Ada sebab disebut perkara wahai saudara kami yang menuntut lidaril akhirah, talibul lidaril akhirah. Sahabat kami penuntut-penuntut kepada negeri akhirat. Talib ni dibahas oleh ulama. Berkenaan dengan perkataan talabat artinya menuntut. Dia lain dengan murid. Arada artinya berkehendak lain. Arada yuridu iradatan fahuwa iradatan fahuwa muridan wa dzaka muridun fahuwa muridun wa dzaka muradun. Jadi murid ni adalah isim fa'il. Bagi perkataan arada artinya berkehendak. Berbeza dengan menuntut. Orang yang berkehendak, murid-murid ni mereka yang disifatkan. Ini sifat-sifat orang yang mengaji, dia mengaji lah perkataan ni. Murid ni adalah orang yang diletakkan di sekolah, disebut sebagai murid. Sama ada dia ni orang yang dia ni orang yang menuntut, mencari ataupun tak mencari. Dia duduk dalam kelas tu, nama murid belaka tu. Tapi di antara murid-murid tu ada yang bersifat menuntut, cari, berusaha. Menuntut kan, orang menuntut ni kan lain cara dia. Jadi bila disebut sebagai penuntut, talib ni beza sifat dia dengan murid. Ini perbahasan sajalah. Kemudian penuntut ni pula siapa? Talibun lidaril akhirah, jelas. Penuntut bagi negeri akhirat, bukan penuntut bagi negeri dunia. Bukan sekadar penuntut ilmu. Saya datang ni nak mengaji ilmu. Dia bukan penuntut ilmu, tetapi pesanan ni nak disampaikan kepada penuntut akhirat. Sebab dalam jalan ilmu, ada orang menuntut ilmu kerana dunia, ada orang menuntut ilmu kerana pangkat, ada orang menuntut ilmu kerana kemegahan, kerana terkenal dan sebagainya. Tetapi ada orang yang menuntut ilmu kerana akhirat. Lidaril akhirah. Nasihat ni nak ditujukan kepada orang yang menuntut ilmu kerana akhirat. Apa dia kata? Ketahuilah bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala itu telah menghimpunkan ilmu yang membawa takut kepada Allah Ta'ala yang disebutkan dalam firman-Nya. Maksudnya, ambilkanlah bekalan akhirat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takut pada Allah Ta'ala. Kata Syekh Samad Palembang, dulu bila dia duduk di Mekah, antara kitab yang dia mengaji adalah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni kitab daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali ni, jadi Syekh Samad Palembang ni, kita panggil Syekh Samad ni bila mengaji kitab ni, semakin dia mengaji, maka dia memerhatikan bahawasanya kitab ni menghimpunkan ilmu yang membawa takut kepada Allah Ta'ala yang disebutkan dalam firman Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik, Syekh Samad Palembang sedang berkomentar, sedang memberikan huraian ataupun sedang memberi kritikan kepada kitab Bidayatul Hidayah. Dan dia kata, kalau nak mengaji ilmu takut akan Allah, maka kitab tu satu keperluan. Dia menghimpunkan perasaan takut pada Allah. Sebelum tu kita nak tengok dulu kenapa takut pada Allah ni perlu diketahui. Kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena asah takut pada Allah? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tazawwadu artinya tambahkanlah kamu oleh bekal. Bekal apa ni? Bekal akhirat.
Tetapi fa inna khaira, sebaik-baik bekal, zadi taqwa, iaitu menambah takwa. Baik. Kita orang beriman, kita orang Islam, orang beriman, dan semua orang beriman mengetahui lepas mati hidup semula. Bila kita hidup semula ni, kita akan diadil di depan Allah. Pengakhirannya ada syurga, ada neraka. Itu pengakhiran. Tidak ada orang yang beriman kecuali dia mengharapkan lepas mati esok masuk syurga. Tak ada. Maka untuk mendapatkan syurga, kita perlu beramal. Kita perlu ada ilmu, kita perlu beramal dengan ilmu. Dan jalan beramal tu banyak. Banyak jalan nak masuk syurga ni, bukan satu jalan, banyak. Jalan Islam ni ada banyak. Kali Imam Ghazali tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut ada 9 jalan. Jalan ni semua boleh sampai pada Allah. Semua boleh menjadikan seorang tu masuk dalam syurga. Tetapi dia kata, Allah Ta'ala kata, semua jalan tu betul. Tetapi sebaik-baik bekal, sebaik-baik jalan untuk seseorang tu sampai kepada Allah, untuk mengambil bekal akhirat adalah membina ketakwaan kepada Allah. Selain daripada mengumpul akhirat, manusia juga mengumpul dunia. Di sini tanda tipu daya yang sedang menghantui manusia. Kenapa? Sebab secara fakta, bukan auta ni, faktanya kematian semakin menghampiri. PKP ni kita mengharapkan, ya Allah selesai cepat, kita boleh semula bebas semula, kita boleh berjalan keluar, bertemu sahabat, pergi beli barang, pergi bekerja semula. Alhamdulillah. Itu yang kita doa kepada Allah. Pada satu sisi lain, kita dah PKP ni 2 kali 14 hari dah. Kalau ditakdirkan oleh Allah, dilanjutkan dah 3 kali 14 hari. Jadi dalam tempoh ni sebenarnya kita dah habis sebulan ataupun sebulan lebih dah. Sebenarnya tempoh sebulan ni adalah satu peringatan kepada kita bahawasanya kematian semakin dekat. Tak adalah. Semakin lama kita hidup, sebenarnya semakin dekat kita dengan kematian. Apa lagi yang lebih benar daripada perkara tu? Apa lagi yang lebih betul daripada perkara tu? Dalam tempoh yang sama, ketika kita hidup atas muka dunia ni, banyak benda kita nak kumpul. Kalau kita ada nafsu, kita nak kumpul harta, itu common. Ada yang nak kumpul kebun, ada yang nak perluaskan tanah, ada yang nak dunia. Adakah salah kita kumpul dunia? Jawapannya tidak, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, Alladhi khalaqal, subhanallah, lupa pula ayat dia. Alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Kata Allah, dialah yang menjadikan dunia ni zalulan hamparan, tempat yang rata, tempat yang boleh dijelajah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atasnya. Apa yang jalan, pergilah, nak mana nak pergi, kumpul apa yang kamu nak kumpul. Kamu nak tanah banyak, boleh. Kamu nak harta banyak, boleh. Kamu nak apa? Kamu atas muka dunia ni, kamu nak apa? Kumpul. Bukan ada dosa pun. Dengan syarat tidak melaksanakannya dengan cara yang berdosa. Nak tanah banyak, pergi tipu orang, tak boleh. Nak duit banyak, pergi buat kerja maksiat, tak boleh. Tetapi kalau sekadar nak mengambil apa yang ada atas muka dunia, silakan, boleh. Tak ada masalah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, makanlah daripada rezeki-rezeki yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Tapi kena ingat, wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali pada dia. Bila kembali, maka yang kita kumpul tu akan diadili oleh Allah. Baik. Apabila kita mengambil keputusan untuk kumpul, macam kehidupan kita sekarang ni, bukan kita tak kumpul perkara-perkara dunia. Kita ada, masing-masing ada simpanan, ada pekerjaan, ada kereta, ada motor. Dulu rumah buruk, sekarang ni dah semakin cantik. Itu artinya kita sedang mengumpul. Dan semakin hari, dunia kita semakin baik. Bergantung juga pada rezeki Allah. Tapi kita kena fikirkan satu perkara, andai katalah semua perkara yang ada dalam hidup ni semakin baik. Dulu kereta buruk, lah ni kereta makin lawa. Dulu rumah buruk, lah ni rumah lagi lawa. Dulu duit tak banyak, lah ni lebih banyak. Kita kumpul perkara ni. Kalaulah kita mengambil kesempatan untuk mengumpulkan perkara yang diluaskan oleh Allah, dan Allah tak nak beri, tiba-tiba bila kita cek takut pada Allah, tak ada, kita dalam masalah besar. Kenapa? Kerana perkara-perkara yang sedang kita kumpul ini, dia
akan fana, akan hancur binasa. Sedangkan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk kita kumpul iaitu takwa tak ada lagi. Masalah besar. Masalah kedua adalah walaupun masalah tu besar, manusia tak sedar tu masalah besar. Itu masalah yang lagi besar. Masalah tu besar. Apa besar masalah? Kalau kita telah mengumpul banyak perkara tetapi kita tak mengumpul takwa, maka itu jadi masalah besar. Masalah besar yang kedua, walaupun perkara itu masalah besar, kita tak sedar perkara itu masalah lagi besar. Inna aradna al-amanata al-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, gunung ganang. Fa'abain, mereka menolak amanah tersebut. Sebab amanah ni berat. Amanah ni berat dan mereka tidak mempunyai capacity, tidak mempunyai kemampuan, infrastruktur yang sesuai untuk mengemban amanah ni. Wa ashfaqna minha, mereka bimbang, tak mampu nak bina, nak pegang amanah ni, nak kemban amanah. Wa hamalaha al-insan, tetapi atas kecukupan sifat yang Allah Taala beri pada manusia, manusia menanggung amanah ni. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Okey, kepada Muhammad Rocky. Kitab ni kitab Hidayatus Salikin. Sekarang ni kita baru tajuk pengenalan muqaddimah. Jadi siapa-siapa yang ada buku kitab Hidayatus Salikin boleh buka bab muqaddimah. Kita sedang bahaskan bab muqaddimah. Esok kita akan masuk isi kitab. Hari ni muqaddimah dulu. Baik. Muqaddimah ni ada dalam kitab ni lah. Kitab yang bab yang pertama. Baik. Kerana kemampuan yang ada pada manusia, maka manusia mengemban tugas tersebut. Tetapi masalah daripada manusia ni, walaupun mereka dah kemban tugas ni, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka ni adalah zaluman, zalim lagi jahil. Dah kemban dah tugas ni, tetapi kebanyakan daripada manusia merasakan amanah ni tak ada apa-apa, sedangkan melupakan amanah, meringankan amanah, melalaikan amanah. Amanah apa? Amanah kehambaan, amanah khalifah di atas muka dunia. Ini masalah dia. Masalah kita adalah, masalah kita walaupun banyak perkara kita dah tambah dalam kehidupan, tetapi takwa masih tak ada. Tu masalah. Masalah lebih besar pada tu, walaupun takwa tu tak ada, kita tak terasa sebagai masalah. Lagi besar masalah. Sedangkan sebaik-baik bekal untuk dikumpul atas muka dunia adalah ketakwaan. Jadi sesi muhasabah bagi diri kita, adakah kita ni orang yang takut pada Allah? Sahabat-sahabat nak bincang tentang takut, panjang lagi lah tajuknya. Ya, kalau sahabat ada waktu, ada ruang, ada buku-buku di rumah menceritakan tentang ketakwaan, baca, memahami erti ketakwaan. Nanti kita akan bincang juga dalam kitab ni tentang apa erti ketakwaan. Baik. Jadi kata Allah, kumpullah kamu akan bekal, sebaik-baik bekal untuk negeri akhirat itu adalah ketakwaan kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, kata Syekh Samad Palembang, kitab Bidayatul Hidayah yang Imam Ghazali karang dalam bahasa Arab tu, kalau mengaji kitab tu, dia telah menghimpunkan ilmu yang berbau takut Allah, yang Allah Ta'ala minta sendiri manusia kumpul. Allah suruh manusia kumpul, maka ulama mengambil tanggungjawab untuk tulis kitab. Untuk tulis kitab, tujuan tulis kitab tu untuk menjadikan ilmu nak mendapat ketakwaan ni satu ilmu yang boleh dicari, ilmu yang boleh dicari oleh manusia, maka ilmu yang boleh dipelajari oleh manusia. Jadi Imam Ghazali duk tulis kitab Bidayatul Hidayah. Bila orang mengaji Bidayatul Hidayah, insya-Allah di dalamnya terhimpun segala keperluan untuk bina takwa. Yang takwa tu adalah arahan daripada Allah. Allah suruh cari tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu dia nak memberi komentar tentang kitab ni. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda li kulli muslimin min ma'rifatihi. Falidha ahbabtu an utarjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyatin fi hadzal kitabi bi kalamin jawi yantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab wa sammaytuhu bi hidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin wallahu as'alu an yafa'a bihi kama nafa'a bi aslih amin la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa rattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Artinya, dan di dalam kitab ini terdapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kitab ni pula
Tadi disebut tentang kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang ni nak cerita tentang kitab ni. Oh, bukan. Dia nak cerita tentang kitab Bidayatul Hidayah tadi. Dan di dalam kitab ini, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, terdapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, bukan saja menghimpunkan ilmu takut akan Allah, bahkan ia juga terhimpun ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Nanti kita akan bincang tentang manfaat dunia dan akhirat. Diseru tiada pilihan bagi orang Islam yang mukallaf selain daripada mengetahuinya. Dia kata bagi orang Islam yang mukallaf tak boleh tidak kena tahu. Sebab tu ilmu ni diletakkan dalam kategori ilmu fardu ain. Tak boleh tidak orang Islam kena tahu. Sebab apa? Sebab semua orang Islam kena kumpul ketakwaan. Dan semua orang Islam kena mencari manfaat dunia akhirat. Oleh kerana semua orang Islam perlu buat begitu, maka dia kata aku cadangkan semua orang yang beriman, semua orang Islam ngaji kitab ni. Cadangan ni sahabat-sahabat bukan daripada orang biasa. Contohlah, kita ambil contoh mudah. Contohnya kita ni motor rosak. Motor kita rosak. Jadi bila motor kita rosak ni, kita start tak mau hidup. Tiba-tiba adalah anak kita umur 7 tahun keluar daripada rumah. Dia tengok kita buat kerja motor rosak ni. Start tak hidup. Kita asal start pakai kaki, start pakai tangan, tolak masuk gear 1 tak hidup. Anak tengok gelak. Kemudian dia kata, abah, itu mungkin karburetor rosak tu. Anak kita umur 7 tahun duk kata karburetor rosak. Soalnya nak percaya ke tak? Anak umur 7 tahun duk kata kereta yang rosak itu adalah karburetor. Kita dalam hati gua nak percaya umur anak 7 tahun reti tak laki. Kita pun tak pergi kerja hari tu, kita tolak motor ke bengkel. Sampai bengkel cek tak sampai 1 minit, tak sampai 2 minit, 5 minit lah, tak sampai 5 minit dia pun kata, abang ini karburetor rosak ni. Percaya tak? Sudah tentu percaya. Kenapa? Kerana yang memberi peringatan, yang memberi ulasan, yang beritahu tentang rosak ni pomen. Di rumah tadi anak kita yang 7 tahun pun beritahu masalah yang sama. Percaya tak? Tak percaya. Pomen beritahu, percaya tak? Percaya. Apa bezanya? Walaupun mereka menyebut tentang perkara yang sama, karburetor, tetapi seorang tu ahlinya, seorang tu bukan ahlinya. Jadi apabila ahlinya berkata-kata tentang perkara yang dialim di dalamnya, maka kita percaya. Dan Syekh Samad Palembang adalah ahli. Syekh Samad Palembang adalah ahli dalam ilmu ni. Maka dia kata, aku cadangkan kepada manusia untuk ngaji kitab ni. Jadi ini adalah cadangan daripada orang yang ahli, bukan cadangan orang biasa. Jadi dengarlah bahawasanya kitab ni nak tak nak orang Islam kena tahu. Kerana di dalamnya terhimpun 2 jenis ilmu. Satu ilmu yang membina ketakwaan. Satu lagi ilmu yang membina ilmu yang mencari manfaat dunia dan akhirat. Maka kerana inilah aku ingin menterjemahkan beberapa masalah dalam kitab ini kepada bahasa Melayu Jawi serta ditambah beberapa masalah yang baik-baik agar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mengetahui bahasa Arab. Jadi oleh kerana kitab Bidayatul Hidayah ni memberi manfaat besar, alhamdulillah kitab Syekh Samad Palembang ni terjemah kitab tu dalam bahasa Melayu. Kalau dia tak terjemah, tak boleh ngaji lah kita bukan kerti bahasa Arab. Kitab ni memberi manfaat besar, mengumpul ketakwaan, beri manfaat dunia akhirat. Kitab ni duduk dalam bahasa Arab. Bila dia mengaji, dia mengetahui kepentingan kitab ni untuk dikaji oleh orang Melayu, lalu dia ambil keputusan terjemah kitab ni dalam bahasa Melayu. Kemudian dia buang beberapa masalah yang common, yang biasa berlaku di negeri Arab, dia tambah masalah-masalah yang berlaku di tanah Melayu. Itu yang disebut. Serta ditambah beberapa masalah yang baik-baik agar dimanfaatkan oleh mereka yang tiada mengetahui bahasa Arab. Ditambahkan beberapa masalah untuk orang-orang bukan Arab ni belajar. Kita lah. Jadi kitab yang dibuat ni adalah kitab yang lebih sesuai untuk kita di tanah Melayu. Kerana apa? Kerana masalah-masalahnya dikaitkan dengan masalah yang lebih hampir dengan orang Melayu, dengan tanah Jawi. Kemudian aku namakannya dengan Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Maksud dalam bahasa Melayu dia pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Pedoman bagi orang yang berjalan. Berjalan ke mana ni? Berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah. Artinya pedoman bagi orang yang nak jadi orang yang bertakwa.
takwa bukan sesuatu yang mudah untuk dibina. Takwa bukan sesuatu yang mudah untuk dibina. Takwa ni, Tok Guru Ana kata, kalau kita nak bina tu macam kita naik tangga. Mula senang, makin susah, makin susah, makin susah. Tapi nak memusnahkan takwa ni macam terjun gunung. Bukit tinggi tu lompat, punya lajunya. Takwa tu jatuh dalam sekelip mata. Tapi nak bina bertahun-tahun. Sebab tu takwa ni susah. Maka diperlukan kepada pedoman. Perlu banyak alat-alat yang diperlukan. Perlu banyak alat-alat yang membantu untuk seorang tu bina takwa. Alat-alat tu kita akan bincangkan nanti. Tetapi dia kata, buku ni juga sebahagian daripada alat. Sebab tu buku ni dinamakan sebagai Hidayatus Salikin. Pedoman bagi orang yang berjalan. Fi sulukil maslakin mutakin. Pada jalan orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku pohonkan pada Allah Ta'ala supaya dijadikannya bermanfaat seperti sejak mulanya. Amin. Moga-moga kitab ni telah memberi manfaat kepada ribuan bahkan jutaan orang mungkin. Kita mohon pada Allah, kita mengaji ni, kita juga mendapat manfaat yang sama. Moga-moga begitu insya-Allah. Wahai Tuhan, perkenankanlah tiada daya pada menjauhkan segala maksiat dan tiada upaya pada berbuat kebaikan melainkan dengan kudrah Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Dan aku susunkan kitab ini dengan satu pendahuluan 7 bab, satu penutup. Nanti kitab ni ada satu pendahuluan, ada 7 bab, ada satu penutup insya-Allah. Maknanya ada 9 bab semua sekali. Baik. Sebelum selesailah kitab ni, wallahu taala alam, cuma nak tanya beberapa perkara pada sahabat-sahabat yang melihat. Asal waktu bagi pengajian ni adalah 7 sampai 7.45 pagi. Adakah boleh anda katanya ketika perbahasan tu agak panjang dilanjutkan sehingga pada pukul 8? Nak tanya sahabat-sahabat. Yang kedua, pengajian ni boleh diikuti oleh semua orang. Mohon kepada sahabat-sahabat untuk share link ni pada setiap pagi, bermula 7 pagi sampai 7.45. Share link ni untuk ramai-ramai orang mengaji lah. Moga-moga apa yang dilakukan sementara PKP ni, yang anda lakukan, yang sahabat-sahabat lakukan, dikira oleh Allah sebagai ibadah. Baik, segala tu dulu. Kalau soalan-soalan sahabat-sahabat boleh tanya dalam apa ni, sahabat-sahabat boleh tanya dalam ni soalan-soalan dia. Slow sangat, suara slow sangat, minta maaf. Baru ada komen suara slow. Sepatutnya dia punya dia punya mic ni bukan pakai mic ni, tapi cuma pagi pertama ni nak setting tu dia agak susah. InsyaAllah nak setting dengan lebih baik pada pagi esok. Terima kasih kepada Pok Teh White, nama Pok Teh White. Terima kasih kerana memberi teguran. InsyaAllah akan diperbaiki pada pagi esok. Jadi sahabat share semua untuk untuk kebaikan. Semoga orang lain juga boleh mengaji ilmu yang sama. Dan siapa yang ada kitab boleh bawa kitab, duduk menghadap depan ni, kitab yang ada soalan insya-Allah boleh post dalam dalam komen. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita akan kita akan respon tentang soalan tersebut. Kalau sempat di dalam kuliah tu boleh tanya dalam kuliah je lah. Sementara tu kalau anda terbaca pagi ni kamera menghadap sini, bila menghadap sini jadi itulah, menghadap kemari tu jadi terbalik lah. Bila kita nak tunjuk sesuatu kat skrin jadi terbalik. Tapi anda rasa tak ada masalah. Kalau ternampak komen-komen tu, maka insyaAllah kita akan jawab dalam ni. Pok Suaha, InsyaAllah Ustaz, boleh je waktu dipanjangkan? Satu cadangan, dia kata boleh saja dipanjangkan. Sebab biasa memang mengaji kitab ni satu waktu tu hampir sejam lah. InsyaAllah tidak melebihi sejam. Kita cuba stick pada masa 7.45, dan kalaulah ada keperluan kita akan teruskan sehingga pukul 8 pagi. Baik, terima kasih Pak Suaha. InsyaAllah kita akan ketih clear. Itu Kak Kin, Kak Ipar, Syamsuddin. InsyaAllah mungkin audio suara kena jelas sikit. Baik, insyaAllah pagi esok kita akan jelaskan audio suara. Dah ada pesanan tadi. Terima kasih kerana memberi pesan. Kita akan bertemu pada pagi esok waktu yang sama, 7 sampai 7.45. Jangan lupa bawa kitab. Tak kira kitab yang mana pun, tunjuk kitab. Nanti di ruangan komen akan ni terbalik ni. Ni terbalik. Bila terbalik ni macam mana tengok? Anda tangkap gambar kitab, anda akan tunjuk di ruangan komen. Lepas tu versi-versi kitab yang agak berbeza tu semua boleh semua boleh guna belaka, sebab isinya hampir sama. Cuma kemungkinan olahan bahasa tu agak berbeza lah. Baik.
InsyaAllah kita bertemu pada pagi esok. Hari pun dah pukul 7.45, jam pun terbalik ya. Jam pun terbalik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.